InsyaAllah. Kita muka pengajian malam ni. Ya, sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang berikan akal sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap pada umatku masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat baginda Rasulullah bertanya, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, orang siapa yang taat padaku masuk syurga, dan orang siapa yang tidak taat kepada perintahku maka termasuk orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi malam ni kita sambung kitab Qalbun Salim. Kau suap apa tuan? Ha? 94. Tajuk barulah, fasal 5 kan? Baik, kita lihat fasal kelima tentang tajuk menyatakan kemaluan. Dalam kitab asalnya, kalau kitab Jawi dia kata pada menyatakan farash. Di muka surat 16 Jawi lah. Tak Jawi ni asalnya kitab Jawi ini dikarang oleh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib
Indonesia Al-Mandili. Al-Mandili. Baik. Okey, insya-Allah. Baik, lihat pasal kelima, kebaikan kemaluan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kebaikan kemaluan, mana menjaga kemaluan lah, yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Ketahui olehmu, Allah Ta'ala telah menjadikan kemaluan untuk beberapa kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Antara kebaikan berkaitan dengan dunia ialah merasa kepuasan jima. Masya Allah. Dalam kitab Jawi dah. Jawi tak ada sebut. Dalam kitab Jawi dia tak ada sebut. Tak Jawi asal lah. Tak Jawi dia terus pergi pada mana? Antara kebaikan. Dia terus, kalau Jawi dia terus sampai terus tanah kahu tanah salu tu. Berkahwinlah semoga kamu mendapat zuriat. Kau surat 96 nanti. Ini tambahan lah. Dia ada kitab kaum muslim ni ada benda-benda yang ditambah. Malahan banyak benda-benda ditambah lah daripada kitab asal dia. Kitab asal dia kitab Jawi, kitab penawar hati tu kan. Mungkin kalau kita tuan-tuan ni ada lah kitab ni kan. Ni kitab Jawi dia lah asal dia. Kaum muslim ni banyak yang ditambah lah. Antaranya inilah muka surat 95 ni semua tambahan. Kalau ikut yang asal dia surat 5 sampai 5 ni tak ada. Je tu. Kalau yang asalnya lah. Baik. Ketahui olehmu, Allah Ta'ala telah menjadikan kemaluan untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Antara kebaikan yang berkaitan dunia ialah merasa kepuasan jima atau bersetubuh lah suami isteri, dan boleh bergembira dengan hasil zuriat daripada jima. Kan? Kalau dikurniakan anak lah. Jika anak keluarkan rezeki, maka adalah anak. Yang tak ada juga kan. Kahwin lama kan, berpuluh tahun kahwin, tak ada zuriat, akhirnya ambil anak angkat. Ada juga yang tak ambil anak angkat, berpisah terus, ada juga. Ada berpisah, ada tak berpisah. Ada yang suruh abang kahwin lah seorang lagi. Kan? Abang kahwin lah seorang lagi. Betul kan? Mana isteri lah suruh suami dia kahwin seorang lagi sebabkan anak tak ada, kahwin lama tak ada anak. Betul tak? Je tu. Betul tak? Laki senyum lah, betul kan? Kan? Jadi anak yang perhiasan dunia paling besar. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, mal mana harta, wal banun anak-anak. Zinatul hayatid dunya merupakan perhiasan. Perhiasan kehidupan dalam dunia. Dia anak-anak perhiasan lah. Seri kepada rumah tangga tu. Kalau tak ada anak, ada seri tak rumah tangga tu? Tak ada seri lah. Dua orang kan. Cicak jatuh pun dengar. Tikus berlari pun terdengar kan. Tikus berlari kocok pelalah rumah tu. Sebab apa? Dua orang je. Jadi yang bermahal je lah rumah tu tikus lah. Sebab apa? Tak ada budak-budak. Kucing pun tak ada kan? Ada yang ambil anak kucing nak. Ambil anak kucing. Ni lah anak kita kan. Dan anak-anak betul tak ada. Yang ada anak kucing. Belalah anak kucing. Jadi harta benda dan anak pinak merupakan perhiasan hidup di dunia. Kalau dapat anak yang baik, anak yang soleh, alhamdulillah, dapatlah mendoakan kita besok. Kalau dapat anak yang toleh ni anak yang jahat lah. Jahat, derhaka, tak nak dengar cakap maya, keras kepala kan. Jadi channel tu kan sedih juga kan. Kan kadang dia tu. Baik. Dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, Zuina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa' wal banin wal qanatil muqantarah. Ayat tu panjang ayat tu. Dihiaskan
dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu, iaitu terdiri daripada perempuan dan anak pinak. Dalam kitab asal, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat diletakkan terlebih dahulu daripada dunia. Akhirat sebut dulu, dunia sebut kemudian. Antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat adalah jalan untuk mendapatkan anak. Jalan untuk mendapatkan anak. Tak? Jadi tak kahwin macam mana ada anak. Ada juga yang tak kahwin dapat anak. Tak kahwin dapat anak, dia dah rasmi dulu lah. Dia dah rasmi dulu. Biasanya sebabkan pergaulan lah. Pergaulan. Yang datang ke sini pihak. Ada juga kadang datang pejabat agama dah mengandung. Dah nikah. Boleh tak Ustaz dicepatkan? Biasalah tu istilah dengar tu. Istilah tu. Boleh tak Ustaz dicepatkan? Copet tak dapat juga nak copet dah juga. Kena juga ikut tu. Paturan dia. Kena ikut paturan dia. Kalau dah mengandung 8 bulan tu, dah 9 bulan tu, biasanya terus nikah lah. Pasal khusus tu kemudian khusus. Tapi kalau baru 3 bulan, kita suruh khusus lah. Pergi khusus dulu. Sebab beli khusus tu adalah banyaklah faedah dia dapat kat situ, banyak benda lah. Tapi kalau dah 7 bulan, 8 bulan, dia nak khusus pun dah malu dia khusus. Apa nak buat? Nikah lah. Tapi yang penting borang-borang ni kena ada lah. Mana ada benda yang kita boleh longgarkan. Contoh bab khusus ni kita kena boleh longgarkan. Tapi kalau macam saringan HIV tu mesti kena ada. Lelaki, perempuan ke, dah mengandung ke, saya tadi dah mengandung kan, mesti buat saringan HIV lah. Dan biasanya nikah ni biasanya dengan budak lelaki yang mengandungkan dia lah. Biasa itu. Biasa macam tu lah. Kalau yang lain tu, dokumen-dokumen lain tu, foto state IC pemohon, foto state IC lelaki, perempuan, foto state IC wali, kan, sijil nikah mak ayah, saringan HIV, kan. Benda-benda tu kena ada. Yang khusus perkahwinan tu boleh kita longgar sikit lah. Tapi kalau seandainya pergi lagi elok, banyak faedah dia dengan khusus tu. Apalagi dalam COVID ni kan, COVID ni sehari je khusus. Pada pagi sampai petang dah. Lepas tu dah dapat sijil khusus perkahwinan. Kalau dulu kena 2 hari. Sebelum COVID tu kena 2 hari lah. Pada pagi sampai ke petang. Macam tu. Baik. Cuma yang dah kahwin tu, walaupun kita longgarkan daripada khusus perkahwinan, lepas tu kita tak bagi sijil nikah tu, kecuali dia pergi khusus kemudian. Dah bersalin nanti pergilah khusus. Ya. Banyak faedah lah di khusus tu. Jadi maknanya tak ada nak kata copek bona tu, tak dapat juga dah. Kena juga sediakan dokumen-dokumen dia, kena juga buat online tu. Dia kena masuk dalam online tu, tak boleh tak masuk online. Mesti masuk lah. Siapa yang nak nikah, dia kena masuk online. Tak kisahlah kau tua kau, muda kau, umur kau dah 80 tahun. Tu nak nikah ke? Yo nak nikah. Boleh online tak? Tak roti dia nak online tu dah. So siapa yang boleh? Cucu boleh. Cucu lah, nanti sesucu lah. So online. Cucu lah online kan. Isi kan masuk maklumat tu. Lepas tu print out lah, print. Memang sistem dia sekarang ni nak nikah mesti online. Daftar lawan dulu. Nama sistemnya sistem pengurusan perkahwinan Islam. Sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia. Mana dia dapat daftar lah. Mana dia ada nombor daftar dapat sendiri. Gitu. Sebab dia kalau dia tak online nanti,
Kalau dia dah nikah nanti, kalau dia tak online dah nikah nanti, kita tak boleh nak print sijil. Kita tak boleh print sijil nikah. Kita tak boleh nak print sijil apa, kad nikah. Kad nikah, sijil nikah tak boleh nak print. Itu sebab dia kena online. Masuk. Itu. Tak kisahlah kau tua kau, muda kau, jadi kau nak kahwin kena online. Memang ada sistem macam tu lah. Datuk tak boleh, Wan tak boleh Wan nak nikah yo, tapi tak roti Wan dah benda-benda ni dah. Suruhlah cucu kau, anak kau. Dah ada makanan, nak macam mana? Nikah lah kan. Yang tu. Ramai nikah kan. Yang berumur-umur ni tengok ada juga nak nikah. Nak nikah no, macam mana nikah lah kan. Sampai jodoh lagi kan. Tanya dah berapa kali nikah dah Wan ni? Ni yang kompek dah kata. Dah kompek dah. Tapi yang dulu tu dah meninggal dah ustaz, dah tak ada lagi. Sekarang ni yang suami yang kompek ni bakal tu kompek. Okey lah. Betul tak tu? Betul lah tu. Baik, insya-Allah. Jadi antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula ialah ia adalah jalan untuk mendapat anak. Betul tak? Ni kalau yang muda-muda lah. Yang dah tua-tua ni, dah nikah tua-tua ni, biasa tak ada nak dapat anak dah. Biasanya tu lah Norman je. Norman yang sebelah tu, berak kan? Itu. Mana-mana. Tapi juga ada juga tu separuh tu nak duit pencen. Nanti kau meninggal so dapat pencen ni. Ada juga macam tu. Tu yang kalau berasak tu anak tak bagi. Tak bagi anak dah. Ini perempuan ni dia kata, dia kata tak percaya dia. Ayah percaya ke dia ni kan. Mula tu. Baik. Jadi Rasulullah bersabda, tanakahu tanasyalu fa inni mubahun bikumul umam yaumil qiyamah. Maksudnya berkahwinlah dan semoga kamu mendapat zuriat. Tanasalu ni dapat zuriat lah. Fa ini maka sungguhnya aku mubahin, aku berbangga bikumul umam dengan kamu akan umatku yaumil qiyamah pada hari kiamat. Jadi Nabi berbangga umatnya ramai lah pada hari kiamat. Itu sebabnya dia suruh sesiapa yang mampu berkahwin naklah berkahwin. Kalau Rasulullah sebut tu, ya ma'syaris sabab, wahai pemuda, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di kalangan mampu berkahwin maka naklah berkahwin. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul farji. Kerana dengan berkahwin tu terpelihara pandangan mata dan terpelihara kemaluan. Ada buat benda tak elok. Fa lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau kamu tak mampu maka naklah berpuasa. Tak mampu nak kahwin, duit tak ada. Sponsor pun tak ada kan. Ada juga kadang dapat sponsor kan. Dah ada pula sponsor atuk kahwin kan. Siapa nak dapat duit ni adalah yang sponsor Ustaz. Kahwin lah. Ni sponsor pun tak ada. Duit simpanan pun tak ada. Tapi nak kahwin macam mana? Baiklah. Bagilah berapa. Kalau janda, kalau Negeri Sembilan janda mas kahwin ni 100 je. Nandara 200. Lepas tu belilah cincin satu. Yang comel. Tak? Hantaran tak ada. Relax lah, tak ada hantaran. Ramai juga yang kahwin kan tak ada hantaran. Kahwin tak ada hantaran. Hantaran tak ada. Kosong. Ada kadang bagi mas kahwin je. Mas kahwinnya RM100. Hantaran tak ada. Pemberian lain, kantai, cincin, gelang, ada? Tak ada, kosong. Tiada. Kita tu lihat barang tu tiada. Nikah lah. Nak macam mana kan dia tak nikah lah. Yang penting dokumen lengkap. Orang lengkap, dokumen lengkap. Macam tu. Imam Korea pun dah sign dah. Dah cop sign lah kan. Membenarkan dia berkahwin ke tak? Pejabat agama pun cop sign. Benarkan sign. Nikah. Benarkan nikah. Nikah lah. Baik
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Sadaqatan jariyatin, ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lahu." Bila mati Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat diajar pada orang lain. Waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Anak yang soleh mendoakan untuk dia. Ini 3 perkara lah. Jadi kalau ada anak yang soleh, insya-Allah nak doa soleh, doa kita. Kalau tak ada anak, yang ada apa? Harta. Okey, harta yang ada, sedekah lah. Wakaf lah. Ilmu ada tak? Ilmu pun tak ada, Ustaz. Ilmu tak ada. Anak tak ada. Yang ada harta. Gunalah harta tu infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada 3 lagi elok. Harta pun ada. Kadang ada orang kadang lebih beri kelebihan Allah Taala kan. Mana harta ada, ilmu manfaat pun ada. Kan? Dia jenis orang mengajar ustaz, guru kan. Ustazah. Siang malam pergi petang mengajar. Kemudian anak yang soleh pun ada. Ada yang anak yang sekolah yang tahfiz, yang hafal Quran, ada yang sekolah agama, ada universiti kan. Aliran agama, banyak anak-anak dia doa ke dia. Okey. Baguslah tu. Mana 3 ada. Baik. Nombor 130 dalam riwayat Bahaki daripada Sina Sa'id bin Abu Hilal ditambah takasaru. Maksudnya tanakahu takasaru tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Berkahwinlah, perbanyakkanlah dan semoga kamu mendapat zuriat. Sesungguhnya aku berbangga dengan kamu sebagai umatku yang ramai pada hari kiamat. Dan hadis daripada Sayyidina Ma'dil bin Yasar berkata, Rasulullah bersabda, "Tazawwadu wadudul walud fa inni mukasirun bikumul umam." Kahwinlah perempuan yang penyayang, yang subur, kerana aku merasa bangga dengan memiliki umat yang ramai. Macam mana tahu orang tu subur? Macam mana tahu perempuan tu subur? Tahu lah. Macam mana nak tahu perempuan tu subur? Saya pun tak tahu. Apa dia tuan? Seorang-seorang keluar. Habis ni baru nak nikah ni. Belum keluar lagi dah baru nak nikah. Tak tahu. Kita tengok dah ahli keluarga lah. Tu cara dia kan. Tengoklah ahli keluarga dia, adik-beradik dia kan. Adik-beradik dia tengok. Adik-beradik sampai 6 boleh orang ada. 1,000 je. 1,000 adik-beradik sampai 6 boleh orang. Bersusun. Laki perempuan bersusun, cantik bersusun kan. Mana Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia lah nak. Senang lah. Tapi cuma nak ramai ni bila kecil-kecil susah sikit. Kojak nguai sana, panjat sana, panjat sini. Ramai 6 boleh orang ke tak? Kau tak poning mak ayah mikir. Bersusun. Mana jar 1 ada, jar 2 ada, jar 3 gampek, jar 5 ada, jar 6 je, jar 7 ada. Jar 7 ada? Tak ada. Jar 7 tak ada. Tingkatan 1 ada, tingkatan 2 semua ada bersusun dia kan. Memanglah waktu dia kecil-kecil tu susah sikit. Tapi besok dah bosan-bosan masing-masing kan. Masing-masing dah kojo kan. Senanglah mak ayah senanglah. Dapat pula anak yang soleh-soleh lah kan. Tapi kalau dapat anak tak soleh, ramai anak tapi tak soleh. Semua tak nak bolo mak ayah mak ayah dah tua kan. Semua nak mengelak. Ini parah je tuan. Parah betul je. Kalau dapat soleh-soleh baguslah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kahwinan perempuan yang penyayang,
yang subur kerana aku berasa bangga memiliki umat yang ramai. Baik, kemudian Imam Ibn Hajar Asqalani pernah berkata dia akan ditulis mendapat pahala segala amal yang baik yang dilakukan oleh anaknya, bukan amal yang tidak baik, mana bukan amalan jahat. Semana amalan baik saja, dia akan dia dapat pahala lah. Dapat pahala. Mana si mati kalau meninggal dunia, mana anak dia tadi buat amal baik, maknanya amal dia tu mengalir juga pada dia. Apalagi kalau anak dia mendoa-doakan dia, dapat kebahagiaan dalam kubur kan. Tenang dalam kubur, senang dia. Anak ramai kan. Baik, kemudian 131. Mana dia 131 tuan-tuan? Siapa dia? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nama sebenarnya Ahmad bin Ali bin Muhammad. Dia gelaran masyhurnya Ibn Hajar Asqalani. Dia lahir Mesir tahun 773 Hijrah. Pernah jadi qadi dan hakim seluruh Mesir dalam mazhab Syafi'i selama lebih kurang 21 tahun. Masya-Allah, 21 tahun kan. Dari qadi dan hakim. Dia mengarang 150 buah kitab dalam pelbagai bidang ilmu. Kitab beliau yang paling terkenal ialah kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu 17 jilid, masya-Allah. Dan banyak syarikat-syarikat yang cetak kitab Fathul Bari ni. Banyak keluaran lah. Banyak pencetak dia banyak. Tuan rajin, kalau tuan rajin Google internet dalam FB kan, kitab Fathul Bari banyak cetakan dia. Isi sama tapi yang mengeluarkan tu banyak syarikat yang mencetak dia. Sebab apa? Memang Fathul Bari ni memang terkenal lah seluruh dunia. Di Malaysia ni pun banyak juga kitab Fathul Bari ni, tapi harga dia tak tahan tu, harga dia lah. Yang tak tahan tak go lah. 1,700, 1,800 ringgit satu set tu. Satu set tu 1,800, 1,900. Harga dia tengok kulit. Tengok kualiti kertas. Kulit dan juga kualiti kertas dia. Kalau dia punya kertas dia baik, kualiti baik, kulit baik, harga mahal lah. Tengok pula 17 jilid kan. Boleh tidak pun 1,800 juga lah. Kalau dia yang berduit boleh lah. Yang berduit dia boleh lah. Yang tak berduit ni tengok lah. Pandang kan. Itu nak beli kasut. Mula jadi, lepas tu tak jadi. Lepas tu jadi balik, lepas tu tak jadi. Lalas tak jadi. Lalas tak jadi beli. Sebab apa? Banyak lagi dia punya cabang-cabang duit ni nak digunakan. Banyak lagi cabang-cabang nak digunakan. Just cancel lah. Tangguhlah. Besok kalau rezeki belilah. Gitu kan. Kita juga kita tafsir ni. Kita tafsir ni pun jatuh juga mahal. Kita tafsir Muni ke ataupun tafsir Baidawi ke, kan, tafsir Tabari ke, kan, tafsir Ibn Katsir ke, yang kita Arab je. Terjemahan dia pun mahal. Arab pun terjemahan, terjemahan pun mahal juga. Semua mahal. Kadang yang biasa mahal ni biasanya yang dia punya kulit keras, hardcover dia. Kalau kulit keras biasa memang mahal. InsyaAllah. Seterusnya dikarang selama 29 tahun. Masya Allah. Kitab Fathul Bari ni dikarang selama 29 tahun. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab tu pun banyak juga jilid dia. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab karang Imam Nawawi tu banyak juga, silap saya dalam 23 jilid, kau tak silap saya lah. Kitab Fathul Bari. Okay. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab banyak bersusun kan. Memang harga dia pun boleh tahan lah. Tak ada ratus-ratus, ada ke ribu je harga dia. 1,000 lebih sampai 2,000 harga dia kan. Itu. Baik, seterusnya tuan-tuan. Meninggal pada tahun 852 Hijrah ketika berumur 79 tahun. Baik, kemudian ada 132 tu bawah tu. Pahala bacaan kepada mayat tidak dibahagi-bagikan.
Jika dibaca sekali Fatihah kepada 100 orang yang sudah mati, setiap 100 orang mati tersebut mendapat pahala bacaan sekali Fatihah, tidak dibahagi-bahagikan. Masya Allah. Jika dibacakan sekali Fatihah, sekali aja Fatihah, niat kita kepada 100 orang, niat ke 100 orang, mana setiap 100 orang tu akan dapat pahala tu Fatihah. Lagi banyak kita niatkan, lagi ramai lah yang akan dapat. Kalau niat 5-6 orang, 5 orang dapat. Itu sebabnya bila kita niat tu, niatlah kepada ahli kubur. Mana sampai kita niat pada ahli keluarga kita, kita niat jugalah kepada semua ahli kubur. Si ahli kubur, muslimin dan muslimah. Mudah-mudahan sampailah pahala tu. Je tu. Baik, kemudian lihat kitab Bughyatul Murtasyidin. Dalam kitab ni ada sebut, muka surat 97. Bughyatul Murtasyidin ni kitab Arab. Jika dibacakan sekali Al-Fatihah kepada 100 orang yang sudah mati, setiap 100 orang mati tersebut mendapat pahala bacaan sekali Fatihah, tidak dibagi-bagikan. Kiaslah jika dibaca 2, 3 atau lebih. Kalau tuan-tuan baca lebihlah, ramailah lagi dapat pahala kan. Je tu. Kemudian keterangan sedekah dan baca Quran, kedua-duanya bermanfaat kepada mayat. Walau sedikit pun sedekah tidak manfaat, walaupun sedekah lebih manfaat kepadanya, dan sedekah yang paling afdal ialah sedekah yang paling diperlukan oleh orang yang menerima sedekah. Ini sedekah paling afdal ialah sedekah yang paling diperlukan oleh orang yang menerima sedekah tu. Apa sedekah yang diperlukan? Kadang dia perlukan pakaian. Dia perlukan pakaian. Kita sedekah lain. Kita sedekah duit. Kadang dia duit, dia tak tahu nak guna untuk duit. Tak ada benda nak beli kita. Kedai-kedai pun semua tutup. Semua kedai tutup. Mungkin kadang macam di zon perang kan. Di zon perang, kadang duit tak guna. Tak ada apa benda nak beli. Mereka nakkan makanan, mereka kan nak pakaian. Betul tak? Benda tu yang dia nak. Duit dia orang tak pandang sangat. Ada juga kadang tempat tu dia nak duit. Dia nak duit. Dia tak nak pakaian dah banyak aja. Kami nak duit, sebab dengan duit tadi kami beli benda lain. Makanan. Tengoklah apa keperluan orang tu. Apa keperluan dia kan? Sesuai ke tidak kita bagi. Kalau kita bagi pakaian banyak-banyak pun dia tak pakai pun buat apa? Kita ingat dia nak pakaian, tapi pakaian dah banyak orang sedekah ke dia. Dah bertimbun-timbun pakaian. Dah lah, kita biar macam tu je pakaian. Dia nak duit. Kita bagi duit lah. Mungkin dengan duit tadi dia boleh beli makanan, benda-benda lain faedah kan. Kita ingat mayat kan. Mayat tadi, apa yang dia perlukan? Mayat nak bagi duit memang nak duit nak guna pun tak. Dah mati nak boleh apa kan. Mayat tu kata kau ni macam menyindir je ni tu. Kan. Kami nakkan pahala dia, pahala sedekah kan, Fatihah, ayat surah Yasin kan, ayat kursi kan. Tu yang dia nak. Baik, kemudian cara mensyukuri nikmat kemaluan. Cara mensyukuri nikmat anggota ini ialah pertama, menjaganya daripada perkara yang diharamkan seperti zina. Zina, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina, kerana zina adalah satu perbuatan kecil dan seburuk-buruk jalan. Kesan daripada perzinaan tu fahamilah. Lahirnya anak tidak sah taraf, lahirnya terjadinya perbalahan keluarga lelaki perempuan berbalah. Betul tak? Kemudian seolah menjatuhkan martabat maruah dia, maruah keluarga dia kan, aib keluarga dia. Faham tak? Lelaki mungkin dia rasa dia tak ada apa. Yang keluarga perempuan lah yang aib bagi mereka. Yang perempuan pun mungkin kadang-kadang perempuan dibuang oleh keluarga. Sebabkan anak dia mengandung, bunting, dia buang anak. Dia tak terima anak lagi, anak perempuan lagi depan rumah.
Dia lagi rumah, lepas tu bersalin dah mana-mana tau. Lepas tu buang anak lagi, dah macam-macam lagi. Lepas tu mengundang balak kepada Allah Ta'ala pula kan. Macam-macam lah kesan perzinaan tu. Betul kan? Itu. Tak usah taraf. Surah apa ni? Masjid. Boleh jalan InsyaAllah. Kedua, menjaga, pertama tadi, menjaga daripada perkara yang diharamkan seperti zina, liwat, mendatangi kemaluan daripada belakang kan. Kemudian menggunakan air mani selain daripada tangan dan jadi isteri sendiri. Ini perkara yang diharamkan lah. Yang kedua, menjaganya daripada perkara yang syubhah, seperti melakukan jima dalam nikah yang batil. Menjaganya daripada perkara syubhah seperti melakukan jima dalam nikah yang batil, sekiranya dia mengikut pendapat ulama yang menyatakan nikah itu sah. Jika tidak, maka haramlah melakukan jima, bukan syubhah. Gitu. Ada kadang-kadang tuan-tuan juru nikah kadang dia tersilap. Ada tak? Juru nikah tersilap. Ada beberapa, setakat ni saya ada 3-4 kali kan jumpa lah. Juru nikah tersilap. Tersilap apa? Tersilap wali. Juru nikah tersilap wali. Wali kita dah, pejabat agama dah beritahu dah wali dia ni. Wali dia ni kita dah sebut dalam orang tu siapa wali dia. Tiba-tiba waktu akan nikah kan, imam tak gunakan wali tu, pakai wali lain. Antaranya hari tu ada satu kes, saya tak beritahu lah masjid mana kan. Wali dia tu, dia budak tu nak nikah tu besok. Budak tu nak nikah besok. Wali dia accident malam tu. Wali dia accident. Adik dia yang menjadi wali, adik lelaki dia wali, accident malam tu. Tuan. Jadi bila dia accident kan, ada orang kata dia punya ingatan tu macam orang kata ingat tak ingat lah macam tu. Maka imam juru nikah pun diberitahu tentang kejadian tadi. Imam pun jadi gabra sikit. Imam gabra, kelang kabut sikit. Imam minta ahli keluarga dia cari wali lain. Cari, dapat pak saudara dia. Dapat pak saudara dia. Jadi imam kata besok datanglah kita. Imam kata pada pak saudara datang untuk nikahkan kan. Jadi besok tu pukul 9 ke 10 pagi maka nak berlangsunglah pernikahan tadi. Kan? Pak saudara ada, pengantin ada, ahli keluarga ada, semua ada. Maka imam pun panggil lah pak saudara dia. Mai sini kan tuan wali kan? Ya. Datanglah pak saudara dia. Lepas tak lama tu tiba-tiba pak saudara dia panggil wali dia. Rupanya wali ada, cuma wali berbalut. Wali dia berbalut masalah. Dia sidang malam tu sidang. Jadi imam pun terkejutlah bila tengok ada wali ya. Maka imam pergilah pada wali. Bila sampai pada wali, imam pun tanyalah pada wali, tuan nak nikahkan ke tidak? Wali kata tak nak. Bila dia kata tak nak aja, maka imam terus berpindah kepada pak saudara dia. Kan? Pak saudara pula buat wakalah wali pada imam. Penyerahan pada imam, akad penyerahan pada imam untuk imam nikahkan. Macam tu. Maka berlangsunglah pernikahan tu. dah seminggu ke 2 minggu lepas tu baru tahu benda tu. Kita tanyalah betul ke mam, tapi saya tak betul masih mana. Betul ke betul benda tu berlaku. Saya cakap panggillah. Kita panggillah pejabat, panggillah dia pejabat untuk dapat pengesahan benda tu kan. Itulah apa yang dikata oleh imam tu lah cakap. Saya cakap tak boleh macam tu imam. Sepatutnya wali tu yang akad pada imam penyerahan tu. Wali tu yang kena akad, mana adik lelaki tu yang kena akad penyerahan pada imam. Bukan pak saudara dia buat penyerahan pada imam.
Ikut turutannya tak boleh. Turutannya pak saudara ni jatuh nombor 9 turutan dia. Adik-beradiknya kalau ikutkan turutannya pada nombor 3 ataupun nombor 4. Pertama bapak wali. Kalau bapak tak ada, datuk. Datuk tak ada, pada adik-beradik si ibu sebapa. Kalau pak saudara ni jatuh nombor 9, jauh dekat bawah lagi. Sekarang ni dah potong lain. Potong lain tuan-tuan. Itulah yang berlaku. Jadi dah berlaku kesilapan pada wali, kan? Dan pasangan itu pun dah bermalam. Yalah, orang nikah kan, honeymoon lah. Dah bermalam. Kena buat parak pernikahan di mahkamah. Pergi mahkamah, saya pun pergi mahkamah. Saya pun dipanggil ke mahkamah jadi saksi tuan-tuan. Itulah yang berlaku. Sebabnya wali ni penting. Kita tak boleh, jangan suka-suka hati nak langkah-langkah wali, tak boleh. Ikut turutan wali tu. Pejabat agama kita ada list wali tu. Siapa dulu wali dia? Bapak tak ada, datuk tak ada, adik-beradik si ibu sebapa dia lelaki. Adik-beradik sebapa tak ada, adik-beradik sebapa pula. Adik-beradik sebapa tak ada apa? Anak kepada adik-beradik si sebapa tadi. Kan ada turutan-turutan tu. Kalau pak saudara jatuh nombor 9, jauh lagi. Sebab dia ada wali dekat, dia ada. Wali dekat ada, kenapa pergi wali jauh? Pak saudara dia nak kira wali jauh dah tu. Wali dekat. Dan kalau nak serah tu kena akad. Kena buat akad penyerahan dia. Dia ada satu borang namanya borang wakalah wali tu kan. Borang tu yang kena isi tu, kena akad pada imam tu. Saya siapa, nombor IC berapa, tinggal di mana, dan adik-beradik si ibu sebapa kepada bakal pengantin perempuan. Kan? Dengan ini mewakilkan kepada tuan. Kan? Dia kena akad tu. Mewakilkan kepada tuan untuk mengakad nikahkan kakak saya. Kan nombor IC dia apa dengan pasangan dia, dengan mas kahwin sebanyak berapa? RM200 tunai. Macam tu lah. Hanya tu. Ada 2-3 kes lah. Tu antara yang kes berlaku lah. Bila kes berlakunya tu memanglah kena pergi mahkamah lah, parakkan pernikahan tu. Nikah semula dengan wali yang betul. Nikah balik dengan wali yang betul. Kalau tidak, pernikahan tak sah. Sesio je kan. Sesio je kan. Orang tu dah sonok dah, honeymoon ke. Dah sonok honeymoon, tiba-tiba dapat panggilan daripada pejabat agama. Terkejut lah dah. Tak sah kau Ustaz? Ya tak sah lah. Kan? Tapi dia termasuk dalam syubhah lah nama dia tu. Perkahwinan syubhah nama dia. Sebab pengantin dia tak tahu. Pengantin dia tak tahu cerita tu. Mana juru nikah yang menanggung lah. Dia yang menanggung benda tu. Sebab pengantin kan dia tak tahu apa-apa. Dia tahu nikah je. Baik, insyaAllah. InsyaAllah habis dah. Cukup Dah 20:44. Satu lagi nombor 2 tu. Kan tadi menjaganya pada perkara yang syubhah seperti melakukan jimat dan nikah yang batil. Sekiranya dia mengikut pendapat ulama menyatakan nikah itu sah. Jika tidak, maka haram melakukan jimat, bukan syubhah. Allah Ta'ala muji orang beriman dengan mendapat kemenangan dengan firman-Nya, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka menjaga kehormatannya kecuali kepada isteri dan atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak akan tercela. Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun tu kan. Surah tu. Alhamdulillah, sekadar itulah perbincangan kita malam ini insya-Allah. Sini tak PKP PKPB je. Soman dah PKP dah. Soman dah PKP, polisi PKP.
Tak tahu macam mana tu besok tu. Bila PKP ni dah tak boleh nikah di rumah. PKPB boleh nikah rumah. Boleh nikah di rumah, boleh nikah di masjid. Boleh nikah di surau. Bila PKP ni dah tak boleh nikah rumah, tak boleh nikah di masjid, tak boleh nikah surau. Semua kena nikah di pejabat agama. Tak ada nikah online. Kalau lain tak ada. Negeri Sembilan tak buat nikah online. Tak buat lah. Tahu lah juga. Hari tu ada sepasang saya nikah kan. Dia mula nak nikah online. Tapi pengarah tak bagi. Lelaki tu di Mesir. Perempuan dekat Malaysia. Nak nikah secara online. Tapi pengarah Datuk Datuk dah. Datuk tak bagi. Last nikah secara wakil. Dia wakilkan, maknanya yang kat Mesir tu adik ke abang lelaki dia wakilkan kat Malaysia ni abang dia tersilap. Dia wakilkan, mana abang dia tu jadi wakil kepada dia untuk akadkan pernikahan tu. Itulah untuk akadkan pernikahan tu, mana wakil. Boleh wakil. Wakil, tapi dia ada lafaz lah, dia ada lafaz khusus dia. Dia lafaz khusus dia. Dia bukan lafaz biasa dia. Kau tidak kan dia nikah kan, bukan adik nikah. Gitu. Mana kalau berlaku macam ni, macam PKP ke apa kan, maknanya kena lantik wakil lah. Wakil bagi pihak lelaki. Wakil bagi pihak lelaki. Sebab biasa yang menerima ijab tu lelaki. Yang mengakadkan tu wali yang mengakadkan. Wali mengakadkan ataupun juru nikah. Yang terima akad tu lelaki tu, pengantin lelaki tu. Perempuannya nengok je, pengantin perempuan. Wakil tu lah. Macam mana lah lepas saya dah gitu sudah. Okey lah, waktu akan nikah terima tu, saya terima nikah bagi pihak silap saya. Dia disebut bagi pihak adik saya. Saya terima nikah kan nama perempuan tu bagi pihak adik saya ataupun bagi pihak abang saya. Kalau abang lah, kalau adik ni yang nikah tu adik dah, bagi pihak adiknya dengan mas kawinnya sebanyak RM100 ataupun RM200 tunai. Dia kena sebut bagi pihak tu. Kalau tidak kan dia yang menikah. Adik tengok je, siapa yang nikah ni? Wali lah nikah kan. Mana? Ada surat hitam putih. Ada orang. Ada orang lah. Waktu penyerahan tu mana abangnya di Mesir, adiknya di Malaysia. Mana waktu penyerahan tu kita tengok sekali dalam video tu, penyerahan tu tengok. Kita tengok mana abangnya menyerahkan dia pada adiknya yang terdapat di Malaysia ni. Gitu. Penyerahan itu. Antara datuk dengan adik-beradik, satu ibu satu bapa ni tadi. Oleh kerana dia nak, sepatut dia boleh jadi wali kan, datuk ni atau apa adik-beradik ni kan. Tapi datuk dia masih ada. Keluarga ni tak nak panggil datuk ni datang jadi wali sebab dia orang mungkin ada masalah sikit. Boleh tak mana? Tak boleh ya. Tak sah pernikahan lah. Tak sah. Tak sah. Kena farakkan pernikahan. Sebab datuk ni wali mujbir. Dia macam ayah dia juga, kuasa dia besar. Wali mujbir, ayah dengan datuk. Dia boleh memaksa budak perempuan tu kahwin, kuasa dia besar. Kalau adik-beradik tak boleh paksa. Adik-beradik dia tak boleh paksa kakak dia kahwin. Sebab dia bukan wali mujbir. Dia wali akrab saja. Wali akrab ni wali dekat.
Macam pak saudara ni dia dah wali apaan? Wali jauh. Kalau Pak saudara dengan adik-beradik lebih adik-beradik lagi. adik-beradik lagi. Adik-beradik lah. Adik-beradik lelaki saja. Seibu sebapa atau adik-beradik lelaki sebapa. Dia adik-beradik dulu. Kalau tak ada adik-beradik, anak adik-beradik tu. Kalau tak ada anak, ada cucu pada adik-beradik tu. Cucu dia. Lepas tu baru pada pak saudara nombor 9. Ada yang kadang dia cross pak saudara tu. Saya tanya, ada tak adik-beradik ni? Ada. Kat mana? Ke sini. Mana boleh? Cakap tak boleh adik-adik. Boleh hubungi tak? Boleh. Hubungilah. Kan? Kalau tak dapat adik, buat wakalah melalui telefon. Wakalah melalui telefon, penyerahan kepada jurun nikah. Benda tu kena akad. Penyerahan tu kena akad. Dia tak boleh memain jatu tak ada. Kena akad penyerahan. Ya, saya faham lah. Kadang ada faham. Mana? Bermakna datuk tu dia pinggirkan lah. Wali lain. Tak boleh. Datuk tak boleh pinggirkan. Dia datuk jatuh nombor 2. Turutan wali. Jadi dah diberitahu pujuk tu semua. Sejak dia kata kenapa? Kalau ada pujuk tak mau, itu dah urusan mahkamah. Wali enggan nama dia. Boleh sebut ya? Yes, wali enggan ataupun wali engkar. Kita akan arahkan ke mahkamah. Mohon wali hakim. Mohon perintah perkahwin menggunakan wali hakim. Sebab apa? Wali engkar. Tak boleh dijatuhkan macam batu engkar. Jatuhkan dia tak boleh jatuh. Tak boleh. Kalau wali engkar, sama juga kalau ayah tak setuju dengan perkahwinan anak. Anak nak kahwin, ayah tak setuju. Kadang ayah ni, kadang ada juga ayah yang jenis kadang mata duitan. Dia tengok anaknya, anak perempuan dia gaji besar. Lepas tu yang bakal suami gaji kecil. Namanya wali enggan lah. Untuk wali enggan ni mesti kita kena ajukan ke mahkamah. Mahkamah akan panggil ayah dia lah. Kenapa engkar? Kenapa tak nak jadi wali? Gitu. Kalau mahkamah kuati bahawa wali ni memang dia tak nak jadi wali dan pasangan ni memang layak berkahwin, masing-masing ada kemampuan untuk berkahwin, kan? Cuma wayah saja enggan jadi wali, maka dia akan jatuh kepada wali hakim. Jatuh pada Tok Kadi. Mana Tok Kadi lah jadi wali dia. Ya? Lafaz dia. Lafaz dia waktu akan nikah tu, saya nikahkan kau dengan si laki-laki ini dengan mas kahwin RM200 tunai. Itu yang artinya. Dia tak perlu sebut wakalah wali. Dia tak perlu sebut wakalah wali. Saya ada wali engkar. Wali ada banyak jumpa kes wali engkar ni banyak. Minggu lepas apa ada satu wali engkar. Anak dia perempuan tu engineer. Budak perempuan lelaki tu hanya designer je. Saya tak tahu gaji berapa. Tapi bapak dia tak setuju lah. Bapak tak setuju untuk jadi wali. Tapi biasanya kita akan bagi tempoh lah. Selesaikanlah dulu. Kita tak akan tiba-tiba terus keluarkan surat ke mahkamah, tak. Minta selesaikan dulu. Boleh tak tuan kan bincang balik dengan anak tuan ni kan ini nak kahwin ni, tuan tak boleh nak paksa nak larang dia nak kahwin. Dia nak kahwin, dia kahwin dia, kesian pun dia boleh kahwin kan. Kalau dia nak kahwin tak boleh nak alang tau. Kalau orang nak kahwin tuan bincanglah baik-baiklah, bagi tempoh. Tak datang lagi, belum datang dia umpan tu dah. Tunggulah datang tu keluarkan surat. Tak selesai lagi Ustaz, tak selesai lagi mahkamah. Mana bukan urusan kita lah, urusan mahkamah lah. Mahkamah pun ni panggil lah ayah nanti, panggil ayah. Tuan kenapa tak nak jadi wali? Apa masalah kan? Okay tak?
Dia benar-benar Malaysia. Sekiranya bapak dia masih ada, anak perempuan tu dia kahwin tu, sendiri dia cakap sah tak sah. Kenapa? Macam undang-undang Malaysia, macam perempuan tu ada bapak dia, masih bapak dia ada. Undang-undang Malaysia. Bapak dia pun tak tahu anak dia kahwin macam tu. Ha. Dia kahwin luar negara. Dia kahwin di Island lah. Ah lah. Ha. Ataupun dia cakap haram dia kat Itu nama wali khas. Wali khas. Mana lebih pada 2 marhalah. ada ustaz yang saya tengok yang kawan tu, sijil dia tu sijil palsu. Sekejap tuan ni, dah ada orang telefon dah. Salam. Ya, ya, ya. Ha. Nanti boleh saya call balik boleh tak? Saya tengah kuliah ni. Saya dekat surau, Nanti saya call balik boleh? Ni lepas ni kita nak semai isyak dulu. Bismillah. 11.30 nanti kau balik. Okey. Dah ada orang telefon dah nikah pejabat. Sebab dekat masjid surau dah tak boleh nikah. PKP ni. Jadi semua nak nikah di pejabat. Dah dah. Dia suka macam mana nak macam dia nikah dengan cara apa nikah palsu lah. Panjang nikah ni ya. Macam kat Perak dia pergi nikah kat Perak dia kan. Tapi bapak dia tak tahu. Itu yang bila Dia kena siasat dulu tuan. Tak boleh kita kata tak sah dah. Kan? Pejabat agama dia akan siasat dulu. Kan macam mana pernikahan tu berlaku. Siapa yang terlibat, siapa saksi dia, siapa junikah dia. Dia kena check dulu. Siasat dulu satu persatu. Baru boleh kita confirmkan sama ada nikah tu sah ke tidak. Tak boleh kita tiba kata tak sah. sebab bapak dia tak ada. Nak kena tengok dulu. Check satu-satu kan aja tu. Dulu nikah yang tak berdaftar. Tak berdaftar tu memang tak sah lah. Sebab dia tiada lantikan tauliah dia. Macam dululah yang dulu saya tahu juga temankan orang tu. Pergi daftar dengan benda nikah yang tak tauliah lah. Dia nikah kat sini, surat dia tempat lain keluar dia. Dia kalau juru nikah tu tak betul ya. Yang tengok pula yang nikah tu siapa? Bapak dia nikahkan ke? Bukanlah. Kalau juru nikah tu nikahkan tak sah lah sebab dia tak ada tauliah. Tapi kalau bapak dia sendiri nikahkan, walaupun juru nikah tu tak tauliah, tapi yang menikahkan tu bapak dia, boleh sah. Dia boleh sah kalau bapak dia nikahkan. Tapi kena buat siasatan lah dulu. Siasat dulu betul ke tak betul. Panggil saksi. Banyak lagi soalan. Tak, saya tutup dulu. Alhamdulillah salatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina as-sariqa wa lam taqabbal rizqan halal mubarakatan kasar. Wasiyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Qabarallahu minkum.